dengan apa? Biasanya kalau dekat surau-surau kat masjid kan apa buat? Baca berzanji. Tu dalam kitab berzanji tu dia ada menceritakan daripada Nabi Muhammad kecil sampai besar apa yang berlaku semua, peristiwanya semua ada kat situ. Cuma dia sebutan tu dalam bahasa Arab. Jadi kena tanya dengan yang pakar lah untuk tahu apa. Kalau dimajukan apa maksud dia? Maksud dia apa? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Itu bahasa Arab tu semuanya tu bunyinya tu. Kan? Nak tahu kalau bahasa Melayunya apa? Mungkin setengah kumpulan nasyid dia orang ada terjemahkan kepada bahasa Melayu untuk kita mudah faham. Okey, itu bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab. Rejab kita ada satu peristiwa iaitu Isra' dan Mi'raj. Apa Isra' Mi'raj? Isra' Mi'raj itu iaitu perjalanan Nabi Muhammad daripada ingat tak? Daripada mana? Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Betul? Nanti boleh tengok balik, cari balik. Okey, bukan mana yang saya cakap ni mungkin ada yang berbeza kena balik balik. Bukan balik okey. Itu bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Isra' Mi'raj, Sya'ban, ada Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu bermaksud pertengahan bulan Sya'ban, iaitu 15 hari bulan. Biasa jatuh pada 15 bulan Sya'ban lah. Okey. Biasanya kita akan malam peristiwa tu, malam 15 Sya'ban tu kita akan baca Yasin sebanyak 3 kali. Kalau nak baca sekali pun tak ada masalah. Okey, di mana merupakan pertukaran buku amalan kita pada malam tu. Kalau ikutkan dia punya isi sebenar peristiwa berkenaan. Okey. Contoh dia baca 3 kali, baca Yasin tu. Ayat 1 sampai ayat 83 surah Yasin tu dia baca 3 round, 3 kali. Memang lama. Kalau kita baca sendiri mungkin sejam. Kalau kita baca ramai kat surau mungkin tak sampai sejam. Kan? Okey, setiap kita habis baca sekali satu round tu ada niatnya untuk apa? Pusingan yang kedua, round yang kedua ada niatnya kita untuk apa? Yang ketiga kita niatnya untuk apa? Itu tujuan kita untuk sebagai kita persediaan supaya kita lebih melakukan kebaikan, lebih melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nisfu Sya'ban, dalam bulan Sya'ban. Biasanya jatuh pada 15 hari bulan Sya'ban. Kalau tengok dalam kalender tu, walaupun kalender biasa, kalender kuda, kita panggil istilah kalender kuda, dia ada satu tarikh bawah tu nama dia Sya'ban. Nanti ada selepas Sya'ban dia akan ada Ramadan, Syawal, itulah. Okay. Dalam Ramadan of course lah, daripada malam 1 Ramadan kami dah mula solat tarawih. Besoknya start daripada terbit matahari sehingga terbenam matahari kita kena berpuasa. Berpuasa bukan hanya tak makan tak minum, tapi tidak melakukan perbuatan seperti kalau suami isteri tidak melakukan persetubuhan. Okey. Dan juga dalam puasa ni kita lebih banyak of course kena tingkatkan apa yang amalan baik sebelum ni kita dah buat, kita tingkatkan lagi dalam puasa. Maknanya bulan puasa ni kita semua pulun kau-kau ni. Kalau dah sedekah, sebelum sedekah RM10, bulan puasa kita sedekah 10 juta terus. Contoh macam tu. Dia punya nak tahu dia punya kelebihan Ramadan ni memang sangat besar. Ganjarannya memang sangat besar. Kalau kita tiap malam sampai tarawih, malam satu Ramadan tu kelebihan solat tarawih ada. Malam kedua apa? Semua ada. Sampai habis Ramadan semuanya ada di kelebihan dia. Kalau kita baca, memang kita tak akan buat perkara yang tak baik. Memang kita tak akan buat perkara yang jahat. Memang kita tak akan pinjam barang kawan tanpa kebenaran. Kita tak akan buat macam
ada buat salah sikit pun, saya minta maaf sorry tau, tadi saya terusik, saya mungkin apa yang saya cakap mengguriskan hati. Saya macam tu sekali, sampai perkara yang kecil pun kita ambil perhatian. Maknanya dalam bulan Ramadan ni memang kita perlu kau untuk lebih strong. Bukan makna bulan lain tu tak boleh buat macam tu, boleh. Tapi dalam bulan Ramadan ni kita tahu kelebihan dia lebih besar daripada bulan-bulan lain. Of course bulan Ramadan kita kau boleh. Bukan kau balong kita nak pandai, tak ada. Kau kita buat ibadah tu, kalau kita sembahyang betul-betul. Kalau boleh sebelum ni kita tak khatam Al-Quran, Ramadan tu kita khatam Quran seminggu sekali. Kalau mampu lagi satu hari sekali khatam. Macam mana tu? Maknanya kelebihan bulan Ramadan tu sangat besar daripada bulan-bulan yang lain. Memang kalau kita dinampakkan amalan apa yang kita buat dalam bulan Ramadan tu, tak boleh, kita tak boleh nilai. Kita tak boleh nilai. Memang kita tak boleh nilai. Hanya Allah Ta'ala saja yang akan nilai. Tapi dalam Ramadan itulah kita kena lebih kuat, lebih lagi kita sedekah, contohnya kita tolong orang, kita baca Quran lebih daripada bulan-bulan yang lain. Itu untuk bulan Ramadan. Dan of course dalam Ramadan kita pun ada bayar zakat. Bayar zakat pun sebenarnya bukan kita untuk bantu sesama kita, untuk bantu semua orang, termasuk yang bukan Muslim juga kita bantu. Itu berapa persennya, berapa kiranya, itu kena rujuk dengan lembaga zakat Selangor lah. Dia ada semua. Macam tu. Bukan bermakna yang non-Muslim tak bayar zakat, orang ada bayar zakat. Tapi nama zakat tu bukan zakat fitrah, dia ada nama dia sendiri. Mungkin zakat harta, zakat emas dan perak. Mungkin orang yang India, yang Cina mungkin ada emas, beli emas dia simpan kan, buat besar, jumpa emas kan. Tu ada kena bayar zakat sebenarnya tu. Nanti kalau balik rumah, jumpa ayah, jumpa ibu, jumpa umi, ada emas. Sekarang kan tengah murah kan emas kan, kumpul banyak, public gold apa semua kan. Okey, tu memang boleh sampai banyak, tak ada masalah untuk sampai kita masa depan. Tapi bila sampai masanya, cukup haulnya, kita kena bayar zakat. Walaupun zakat tu hanya nilai yang kecil, tapi kena tunaikan zakat untuk zakat emas dan perak. Berapa nilainya, berapa nisbahnya, kita rujuk dengan lembaga zakat Selangor. Okey, itu untuk bulan Ramadan. Untuk bulan Syawal, of course lah kita raya. Raya tu 1 Syawal, kita meraihkan 1 Syawal itu, di mana 1 Syawal itu kita diharamkan berpuasa sebab kita merayakan setelah kita sebulan berpuasa. Mana hari pertama tu kita hari happy lah, hari gembira. Okay, kita raya. Hari kedua tu nak puasa sunat, silakan, tak ada masalah. Okey, tu Syawal. Lepas tu Zulqa'dah, Zulhijjah, ada satu lagi solat itu Aidil-Adha. Aidil-Adha ni kita peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang dia menyembelih anak dia tu, yang dia mimpi menyembelih anaknya kan, yang dia perintah daripada Allah SWT supaya menyembelih anaknya. Itu yang jadinya peristiwa itu berlaku pada bulan Zulhijjah. Itu yang jadi peristiwa bila bulan Zulhijjah ada ibadah kurban. Itu rentetan daripada peristiwa yang berlaku pada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail anaknya. Itu sebenarnya. Okey, dah habis bulan Zulhijjah, cukuplah 12 bulan. Lepas tu masuk balik tahun baru, awal Muharram. Macam tu lah, mesti tak tahu kan? Okey. Okey? Boleh? Okey, sama. Okey. Okey. Institusi agama Islam di masjid. Dah pastinya masjid sendiri merupakan salah satu institusi dalam agama Islam, iaitu sebagai tempat ibadah, tempat solat, tempat kita berjumpa, tempat kita belajar, tempat kita menuntut ilmu. Dan berkenaan dengan urusan perkahwinan, akad nikah pun kita ada. Itu akad nikah itu sendiri pun merupakan yang ada dalam Islam untuk kita meramaikan umat, kan? Kalau tak kahwin macam mana kita nak ramai? Betul? Sorry lah, ni masuk cerita orang nak kahwin pula. Okay.
Ya. Okey. Okey. Nama saya Muhammad Imran. Okey, silakan Muhammad. Saya ada soalan. Simbol kesenian rumah ibadat di sini di masjid. Simbol kesenian. Macam mana? Saya dengar berita masjid ni dia jumpa orang luar untuk buat simbol seni masjid tu. Buat seni. Kesenian. Kesenian. Yes, saya yakin yang pasti memang itu. Sebab dalam bendera negeri Selangor sendiri pun menggunakan bulan dan bintang kan. Jadi tak lari daripada itulah. Bulan sabit itu sendiri menambahkan apa, bintang sendiri menambahkan apa. Dia tak lari daripada itu. Sebab kita punya logo masjid sendiri pun ada bulan sabit dan bintang di puncak. Itulah dia. Kalau kita tengok dekat atas kubah tu dia warna gold, warna emas. Okey. Tu kalau kamu lihat betul-betul arah dia tu memang menghadap ke arah kiblat. Sebab Jabatan Mufti sendiri dia dah ukur dah kedudukannya berapa darjah untuk menghadap ke kiblat. Memang dia letak tu bukan sahaja letak, tak. Memang ada kepakaran dia sendiri, orang yang bidang dia sendiri untuk bulan sabit dengan bintang di puncak kubah tu menghadap ke kiblat. Maknanya itulah arah umat Islam bila kita solat menghadap ke mana? Kaabah. Kan? Itu. Okey. Apa simbol kesenian ibadat bukan lambang ke gambar daripada lambang bintang tu? Kejap, kita next soalan dulu. Ya. Tanya sekarang. Kejap. Ustaz, kalau masjid tak apa, itu soalan saya sendiri. Tak payah kita boleh kira ni. Okey. Ada terusnya? Ini dah yang keberapa yang saya tak perasan. Ya, terima kasih. Oh, ya, okey. Dah lama, sejam lebih. Biasa masa tu. Okey. Terus siapa tadi? Ibrahim Imran. Ibrahim. Okey, silakan. Soalan dari saya, terakhir dari saya, pantang larang agama Islam.
pantang larang agama Islam, of course lah, kita tidak menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak sembah pokok, kita tak sembah bulan bintang, kita tak sembah rumah, kita tak sembah binatang. Okey. Nanti kan terasa pula kan. Ya, betul. Sebabnya contoh ya, every year kami buat program korban, ada sebelah lembu, sebelah kambing, kami ada panggil jemput satu agensi iaitu daripada Bulan Sapi Merah. Tujuannya untuk apa kamu rasa? Yes. Dia tak tolong potong lembu, dia tak tolong potong daging. Kamu rasa kami panggil peserta Bulan Sapi Merah tak ramai, dalam 5 orang, 6 orang. Tujuannya untuk apa? Yes, kecemasan. Kenapa kecemasan? Kenapa kecemasan? Kesihatan lain. Yes. Tujuan itu sebab bila program korban ni, of course kita pegang pisau, kita pegang parang, kita pegang kapak, mesin potong. Dah tentu tajam tu dia boleh potong kertas. Kalau potong kertas ni tanpa kita guna tekanan yang kuat, kita hanya jatuhkan saja, dah boleh potong kertas. Bayangkanlah berapa dia punya ketajaman dia. Tak silap kalau kita letak dekat kulit kita sendiri, nampak daging terus, memang tajam. Jadi tujuannya untuk kecemasan bila berlaku kecederaan. Ada pernah berlaku. Saya sendiri pun pernah pisau tak panjang, pisau untuk melapar daging dengan kulit lembu dalam panjang 5 inci. Lebih mata dia, pemegang tu dalam 5 inci juga, 10 inci lah panjang dia. Saya tak simpan dalam dia punya scabbard dia punya sarung dia. Saya just balus surat khabar, ikat dengan ketat, saya letak dekat boot kasut saya. Bila saya ambil, saya tak perasan kat sini luka. That's tujuannya kita panggil, kita jemput PPSM untuk standby bila ada kecederaan, untuk merawat kecederaan.